A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya kasihi Imam dan pengurusi Masjid Andalusia Bandar Laguna Merbuk, Haji Burhanuddin Haji Wahab. Yang saya hormati dan saya kasihi pengarah program Haji Hazli Hasan. Yang saya kasihi dan saya hormati seluruh barisan jawatan kuasa Masjid dan juga program sambutan 10 tahun Masjid. Yang saya hormati dan saya kasihi ibu bapa sekalian, hadirin hadirat, warga Sungai Petani, warga Kedah yang dirahmati dan diredai oleh Allah sekalian. Pada hari ini alhamdulillah, pertama-tama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat limpah kurnianya dapat kita berkumpul meluangkan sedikit masa untuk menunjukkan kecintaan, keprihatinan dan kecanaan kita masing-masing kepada sebuah bumi nun jauh di sana. Bumi yang sentiasa kita mendengar namanya disebut di dalam media, di dalam akhbar, kita baca tentangnya dan bernasyid tentangnya sejak daripada kita kecil. Kita membangun dengan semangat perjuangannya. Tetapi hari ini insya-Allah dalam pertemuan yang julung-julung kali kita adakan, insya-Allah kita tidak akan semata-mata bercerita, bercakap tentang bumi Palestin ini daripada hasil pembacaan kita di akhbar, di laman-laman web dan seterusnya. Tetapi insya-Allah hari ini kita membawa persepsi dan cerita daripada pandangan mata orang-orang Palestin sendiri, insya-Allah. Kerana pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, saya datang sekitar 2 bulan lepas sahaja baru meninggalkan bumi Gaza, bumi Palestin. Dan saya datang bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang dibawa khusus daripada bumi Gaza, bumi Palestin, untuk berkenalan, beramah mesra dan mengikat silaturahim bersama-sama dengan kalian. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, saya sampai ke bumi Gaza pada tahun 2013. Ketika itu untuk menuntut pengajian di sana di dalam bidang syariah, di dalam ijazah kedua setelah menamatkan ijazah yang pertama di dalam bidang sains marin di Universiti Malaysia Sabah. Dan setelah menamatkan pengajian di Universiti Malaysia Sabah, sebenarnya saya pergi terlebih dahulu ke bumi Syria. Duduk di sana selama 1 tahun setengah memulakan pengajian syariah di sana. Dan bila mana berlakunya serangan ke atas bumi Syam, bumi Syria tersebut, dan serangan semakin lama semakin mendekati bumi Dimashq, maka ketika itu saya meninggalkan bumi Dimashq dengan arahan dan permintaan daripada kerajaan Malaysia kepada seluruh pelajar-pelajar yang berada di sana, dan saya balik ke bumi Malaysia ketika itu. Saya ingat sebenarnya bila mana saya balik ke bumi Malaysia ketika itu, saya membawa cerita berkenaan dengan bumi Syam, bumi yang cukup diberkati, yang meliputi 4 buah negara sebenarnya. Iaitu negara Palestin yang akan kita bincangkan, negara Syria, negara Lebanon dan juga negara Jordan. Dan beberapa masjid yang sempat saya pusing dalam tempoh 2-3 bulan saya berada di Malaysia, salah satunya ialah perkenalan saya dengan masjid ini, masjid yang cukup hebat. Masjid yang semakin lama semakin berkembang dengan ramainya orang, dengan besarnya masjid, dengan indahnya suasana. Hari ini mencapai usianya yang ke-10, alhamdulillah. Maka saya sampai ke bumi Gaza ketika itu pada tahun 2013 untuk melanjutkan pengajian pada masa yang sama mengasaskan Persatuan Cinta Gaza Malaysia. Saya ingat bila mana saya mula masuk ke dalam bumi Gaza, kawan-kawan saya yang menyambut kedatangan kami daripada kalangan orang-orang Palestin, mereka sebutkan, wahai Nadir, bila kau masuk ke dalam bumi Gaza, kau kena perbaharui niat engkau. Dan niat yang kau kena perbaharui adalah sebagai seorang murabit. Kau masuk ke dalam Gaza, kau kena niatkan batang tubuh engkau bersedia untuk dikorbankan pada bila-bila masa untuk mempertahankan bumi Palestin ini.
Dan sekiranya engkau meletakkan niat itu pada batang tubuh engkau, nescaya engkau akan duduk di bumi Gaza insya-Allah tanpa perlu kau berbuat apa-apa pun, maka engkau akan dapat pahala secara berterusan, pahala sebagai seorang murabitin. Ketika itu juga saya ingat, penting tak penting niat ini, seorang sahabat, seorang kawan saya, dia bercerita kepada saya. Dia kata, wahai Nadir, aku nak cerita kepada kau sebuah kisah yang berlaku kepada aku. Dan pemuda ini merupakan seorang mujahid, seorang yang berjaga di sepanjang sempadan pada waktu malam. Setiap malam dia berjaga di satu pos kawalan yang diamanahkan oleh komandernya. Setiap hari dia keluar dan Alhamdulillah setiap hari dia boleh balik dengan selamat ke rumahnya. Tetapi satu hari tuan-tuan dan puan-puan, dia keluar ke pos kawalan tersebut, Allah takdirkan pos kawalan tersebut dibom oleh roket-roket Zionis. Bila mana dibom, ada sahabat-sahabatnya yang cedera, ada yang mati syahid. Maka pemuda ini dia kata apa? Setelah tempat tersebut dibom, maka aku mula memikirkan apakah amalan yang aku buat sebelum daripada ini, yang pada hari tersebut aku tidak buat. Maka mujahid ini dari Brigade Izzuddin Al-Qassam menyebutkan, dia kata apa? Dia kata sebenarnya aku ni setiap kali aku nak keluar menjaga sempadan-sempadan tersebut, aku akan berniat bahawa aku jaga untuk pertahankan bumi ini daripada serangan-serangan musuh Allah. Dan aku juga membacakan satu ayat yang aku gunakan untuk melindungi diri aku supaya aku tidak dilihat oleh musuh-musuh. Iaitu aku membaca ayat daripada surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ayat yang dibacakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hijrah bila mana nak keluar tak nak bagi nampak, dibacakan ayat tersebut. Ayat ini para mujahidin baca bila mana mereka keluar untuk jaga pos-pos kawalan, dan sahabat ini setiap kali dia keluar dia akan baca ayat-ayat tersebut. Tetapi Allah takdirkan hari itu mood dia tak baik. Dia nak keluar jaga di pos kawalan tersebut, dia rasa macam nak pergi tak nak pergi, nak pergi tak nak pergi. Maka dia tidak memasang niat dan dia tidak membaca ayat perlindungan tersebut. Maka Allah takdirkan ketika itu berlaku serangan ke posnya yang mengorbankan rakan-rakannya dan beberapa orang sahabat-sahabat yang lain yang cedera. Maka ayat ini sangat penting, dan lebih penting daripada itu ialah niat yang datang sebelum daripada ayat tersebut. Dan ayah saya pun dia ajar saya pakai skill ini. Ayat ini dia kata bila nak lepas checkpoint. Ni rakam ke? Bila nak lepas checkpoint, terlupa nak bawa lesen. Kalau tak ada lesen jangan baca. Terlupa nak bawa lesen, terlupa nak bawa IC. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ayah saya ajar dia baca ayat ini, insya-Allah sepanjang hidup dia tidak pernah ditangkap dan disaman, walaupun selalu lupa untuk bawa lesen. Ini mungkin kena ajar dekat Ustaz Yaakob Yusra. Saya selalu baca dia lupa IC, lupa lesen, lupa macam-macam. Jadi insya-Allah esok kami di Madat, kami ajar kepada Ustaz Yaakob Yusra untuk lepas macam mana dengan cara ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, kisah-kisah seperti ini yang mengikat antara orang-orang Palestin dengan satu hubungan yang sangat rapat dengan penciptanya. Yang bila mana dia buat satu kesilapan dibayar cash, tetapi bila mana dia taqarrub dan dekat kepada Allah juga dibayar cash. Sangat, selalu, dan bukan sesuatu yang luar biasa untuk kita jumpa di bumi Gaza. Sebab itu bila mana membacakan ayat daripada surah Al-Isra' yang selalu kita baca dan ulang-ulang, khususnya bila mana nak menyambut sambutan Isra' wal Mi'raj, para asatizah dia baca ayat ini, iaitu ayat pertama daripada surah Al-Isra'. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Para asatizah selalunya bercerita tentang perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, iaitu daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa yang disebut diberkati sekelilingnya. Tetapi yang kita nak sebut sikit, nak cerita sedikit, ialah berkenaan dengan ayat yang menyebutkan linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan kepada kita tanda-tanda kebesarannya.
Dan di zaman kita hidup ini yang penuh dengan kelalaian, yang penuh dengan kesukaran, yang penuh dengan kesempitan dalam sibuk kita mengajar dunia, apakah tanda kebesaran Allah yang paling baik, yang paling indah tuan-tuan dan puan-puan, daripada adanya satu kelompok golongan manusia yang sanggup mempertahankan segala apa yang mereka ada untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk mempertahankan bumi Gaza yang sepatutnya dipertahankan oleh seluruh umat Islam. Bukan sahaja dengan harta mereka, dengan tenaga dan masa mereka, malah dengan nyawa-nyawa dan roh-roh mereka. Maka mereka ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah angkat mereka dengan berbagai-bagai keramat dan juga kelebihan yang susah untuk kita jumpa dan tengok di tempat-tempat yang lain. Saya ingat masa perang 2014, bila mana tamat peperangan 51 hari yang berlaku, Jeneral-Jeneral Israel, dia ditanya oleh wartawan-wartawan. Ditanya, wahai Jeneral, kenapa engkau tidak berjaya dalam tempoh 51 hari masuk ke dalam wilayah Gaza yang begitu kecil? Masuk di dalam kawasan Gaza itu, sedangkan engkau mempunyai kelengkapan tentera-tentera yang canggih. Engkau ada teknologi yang banyak. Engkau ada kelengkapan yang cukup untuk masuk dan menghapuskan seluruh Gaza. Kenapa engkau tak berjaya masuk ke dalam bumi Gaza ketika itu? Maka dijawab oleh jeneral-jeneral tersebut. Mereka kata apa? Mereka kata, bagaimana kami nak masuk ke dalam satu kawasan yang tidak semata-mata dijaga oleh mujahidin-mujahidin yang tidak takut kepada mati, malah mereka mengejar kematian, tetapi juga dijaga oleh malaikat-malaikat, dia tak sebut malaikat lah, di lembaga-lembaga berpakaian serba putih, tentera-tentera yang kami nampak mereka turun daripada langit bersama-sama dengan mujahidin berperang. Mereka ini tuan-tuan dan puan-puan yang sedang berada di bumi Gaza, berlawan dengan musuh yang cukup jelas dan nyata. Tidak hairan bila kita dengarkan kisah-kisah yang ajaib tentang mereka. Misalnya kisah lain yang berlaku pada tahun 2014, di mana satu kumpulan mujahidin diberikan amanah dan tanggungjawab melaksanakan operasi berani mati, masuk ke dalam terowong yang bermula di sebelah Gaza, masuk dan keluar di sebelah tanah haram Israel melalui laluan keluar yang ada di sebelah tanah haram Israel. Ini terowong yang digunakan melakukan serangan. Terowong-terowong di Gaza ini ada terowong yang digunakan untuk pertahanan di dalam Gaza, menghubungkan satu lokasi dengan satu lokasi yang lain, dan ada juga terowong yang digunakan untuk melakukan serangan bermula daripada Gaza dan keluar di sebelah tanah haram Israel. Maka satu kumpulan mujahidin ini mereka masuk ke dalam terowong. Ketika itu bulan Ramadan, mereka tidak membawa apa-apa kelengkapan ataupun makanan bersama-sama dengan mereka, melainkan kurma. Sebab apa? Sebab mereka tahu untuk satu operasi istishhadi, iaitu satu operasi berani mati. Bila dah masuk dalam terowong ini, kami tidak akan balik lagi ke tanah Gaza. Tetapi Allah takdirkan tuan-tuan dan puan-puan, bila mana mereka masuk ke dalam terowong, laluan keluar sebelah tanah haram Israel dibom oleh Israel. Tak boleh nak keluar sebelah Israel untuk buat operasi yang dirancang. Bila mana mereka nak patah balik ke Gaza, takdirkan laluan sebelah Gaza juga dibom. Maka mereka tidak boleh patah balik masuk ke dalam bumi Gaza. Maka ketika itu mereka terpaksa duduk bertahan di dalam terowong tersebut, menunggu arahan daripada komander-komander perang mereka untuk boleh bergerak sama ada ke hadapan ataupun ke belakang sebagaimana yang diarahkan. Apa yang mereka lakukan ketika itu tuan-tuan dan puan-puan? Mereka duduk dan mereka bertahan di dalam terowong-terowong tersebut. Mereka bersahur dengan setengah biji kurma, berbuka dengan baki setengah biji kurma yang lain. Dan mereka duduk di dalam terowong-terowong tersebut berapa lama? Mereka duduk selama 21 hari. Dan bila mana dikeluarkan daripada terowong tersebut, bila mana berlakunya gencatan senjata, alhamdulillah mereka dikeluarkan dalam keadaan masih lagi bernyawa dan masih lagi hidup. Tahun 2018 berlaku satu insiden yang lain di terowong yang lain. Ketika itu ada beberapa orang yang terkorban sebagai syuhada daripada kalangan mujahidin. Dan ketika itu didapati bahawa salah seorang yang mati syahid itu adalah pemuda yang ada di dalam terowong pada tahun 2014.
Rupa-rupanya Allah tak nak bagi dia mati syahid kerana masih ada tugas yang perlu dilaksanakan. Bila dah selesai tugasnya di dunia, barulah Allah bagi kemuliaan kepada dia, Allah angkat dia, dan Allah jadikan dia salah seorang syuhada yang hidup di sisi Tuhannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, maka saya hidup di bumi Gaza sejak tahun 2013 dalam suasana ini. Hampir 11 tahun berdepan dengan beberapa kali peperangan. Perang pertama yang saya lalui dalam Gaza tahun 2014. Berlanjutan selama 51 hari. Perang yang kedua pada tahun 2021 berlanjutan selama 11 hari. Dan perang sekarang ini, perang 2023, adalah perang pertama yang saya lalui dalam keadaan saya tidak berada di bumi Gaza, tetapi ahli keluarga saya berada di sana. Sebab tahun 2013 tersebut, saya duduk sebagai seorang bujang, belajar di Universiti Islam Gaza sebagai seorang Melayu tunggal, Malaysia tunggal yang ada di sana. Saya jadi pelajar Malaysia pertama yang masuk ke universiti di Palestin, dan sehingga kini masih lagi satu-satunya pelajar yang berada di sana. Selalu bila kita ceramah, awal-awal ceramah kita cerita tentang karamah para mujahidin, kehebatan para mujahidin, keberkatan bumi Gaza. Biasanya kalau tanya, ramai ibu bapa yang semangat, alhamdulillah, nak anak-anak mereka dihantar juga ke Universiti Islam Gaza. Tetapi lama-lama bila kita cerita part-part yang seram, part-part nak kena bom, nak kena tembak, ramai orang yang mengalah. Dia tak nak anak-anak dia dihantar ke tempat-tempat yang mungkin dia hanya perlu beli untuk anaknya tiket satu hala sahaja. Beli tiket ke Gaza, tak payah beli tiket balik sebab tak tahu anaknya akan balik ataupun tidak. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, 2013 tersebut saya duduk di Gaza, 2014, 2015 saya menguruskan NGO sambil belajar di Universiti Islam Gaza, dan saya mula rasa kepenatan. Sebab kita ni bila duduk di sebuah negara yang ramai sangat orang memerlukan, mereka akan ketuk pintu rumah kita pagi, petang, siang, malam. Mereka akan cari kita setiap kali kita keluar daripada rumah, tidak ada kehidupan. Maka ketika itu saya kata saya kena buat satu tindakan yang drastik. Saya kena ambil satu langkah yang akan mengikat batang tubuh saya dengan perjuangan di Palestin yang masih belum selesai. Apa yang saya lakukan tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, saya mendirikan rumah tangga bersama dengan seorang wanita Palestin. Seorang balu kepada seorang asyahid Komander Brigade Izzuddin Al-Qassam yang syahid pada tahun 2008. Dan bila mana beliau syahid, beliau meninggalkan satu orang isteri dan 5 orang anak di belakangnya. Maksudnya saya kahwin dengan wanita Palestin ini, kahwin satu, dapat 5 percuma. 5 orang anak. Dan 5 orang anak ini tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak Arab, bukan anak-anak Melayu. Anak-anak Arab ni kenakalan dia 1 orang anak Arab bersamaan dengan 10 orang anak Melayu. Jadi alhamdulillah rasa macam dapat anak yang begitu ramai. Dan selain daripada 5 orang anak tiri saya tersebut, alhamdulillah saya dikurniakan 3 orang anak sendiri dan 1 orang cucu. Bermakna saya ni walaupun mungkin nampak masih muda, tetapi saya sudah ada gelaran datuk. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, perang yang berlaku pada tahun 2014, walaupun pengeboman berlaku di sekitar rumah saya, walaupun saya kehilangan saya rasa orang yang paling dekat, yang paling saya kenal ketika itu di bumi Gaza, iaitu seorang pemuda yang namanya Syahid Abdullah Al-Minawi, yang sebenarnya merupakan adik kepada isteri saya, adik ipar saya, juga seorang anggota Brigade Izzuddin Al-Qassam, mati syahid pada 2014 tersebut ketika mana sedang berjaga di sepanjang sempadan. Dibom bangunan tempat beliau berjaga, musnah keseluruhan bangunan, menghimpap tubuhnya. Terbentuk lubang sedalam 3-4 meter dan berada di dalam lubang tersebut. Bila mana berlaku gencatan senjata, adik-beradik dia pergi untuk mendapatkan jenazah Syahid Abdullah Al-Minawi, nak dikeluarkan daripada runtuhan bangunan tersebut. Dan bila mana mereka jumpa batang tubuh Syahid Abdullah Al-Minawi, mereka dapati bahawa Abdullah ini dia masih lagi memeluk senjata yang digunakan untuk mempertahankan bumi Palestin ketika itu. Bila mana nak keluarkan Syahid Abdullah Minawi itu daripada lubang tersebut, Abdullah ini yang telah mati syahid beberapa hari lamanya, nak keluar daripada lubang, pahanya tersangkut, terkena pada besi bangunan tersebut dan pahanya terkoyak, keluar darah merah yang mengalir yang masih panas daripada batang tubuhnya. Dan inilah yang disebutkan tuan-tuan dan puan-puan dalam ayat Al-Quran, bahawa para syuhada ini mereka tidak mati. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Malah mereka ini hidup di sisi Tuhan mereka
dan mereka diberikan rezeki yang begitu banyak. Habis perang 2014, masuk ke dalam satu peristiwa yang jauh lebih mengesankan diri saya, yang menyedihkan diri saya lebih daripada waktu saya duduk di dalam peperangan. Sebab apa yang berlaku pada tahun 2018 tersebut, tuan-tuan dan puan-puan, adalah satu peristiwa yang terpaksa dilaksanakan dan dirancang oleh orang-orang Gaza sendiri. Sebab apa? Sebab bila mana tamat peperangan 2014, berlalu 1 bulan, berlalu 2 bulan, umat Islam mula untuk melupakan Gaza. Umat Islam lupa bahawa bumi Palestin masih lagi dijajah. Umat Islam lupa bahawa anak-anak yatim masih setiap hari menangis mengenangkan ayah-ayah mereka yang sudah tidak ada. Isteri-isteri mengenangkan suami-suami mereka yang hilang. Maka rakyat Palestin sekali lagi ditinggalkan untuk memperjuangkan bumi Palestin dengan tangan-tangan mereka semata-mata. Sehinggalah tahun 2018 tersebut, mereka terpaksa melaksanakan satu tindakan dan perancangan untuk mengadakan apa yang disebut sebagai The Great Return March. Perarakan aman pemuda-pemuda mendekati sempadan-sempadan di antara Gaza dan juga tanah haram Israel. Mereka berarak mendekati kawasan-kawasan sempadan-sempadan itu yang dipenuhi dengan tentera-tentera Zionis Israel yang sedang berjaga di sebalik pagar-pagar pemisah. Berjaga di dalam kereta-kereta kebal mereka. Sniper-sniper yang berada di sebalik benteng-benteng pasir. Dan tuan-tuan, ketika itu para pemuda, walaupun mereka nampak di hadapan mereka ada tentera yang lengkap dengan segala bentuk teknologi yang mereka perlukan dan kelengkapan ketenteraan, tetapi mereka tak rasa takut langsung kepada musuh yang berada di hadapan. Malah saya berada bersama-sama dengan mereka, dan puluhan ribu pemuda ini, setiap kali mereka melaungkan takbir Allahu Akbar, mereka akan bergerak satu langkah ke hadapan. Mereka laungkan lagi Allahu Akbar, mereka bergerak satu lagi langkah ke hadapan. Ketika itulah tuan-tuan dan puan-puan, saya melihat tingginya latihan ketenteraan yang ada pada Zionis Israel. Bila mana dalam satu serangan yang dibuat ketika itu, satu orang sniper Zionis dengan satu butir peluru mampu untuk menumbangkan 3 orang pemuda. Dia tembak kaki pemuda yang pertama, tembus peluru tersebut. Masuk ke dalam kaki pemuda yang kedua, tembus. Masuk ke dalam kaki pemuda yang ketiga, barulah peluru tersebut berhenti. Dan ketika itu, ketiga-tiga orang pemuda tersebut tumbang ke tanah. Saya berada di belakang pemuda yang ketiga. Jadi Alhamdulillah, tak terkesan dengan peluru tersebut. Dan pengajaran untuk kalian kalau sampai ke bumi Gaza kelak, insya-Allah, kalau nak ikut demonstrasi, pastikan sekurang-kurangnya ada 3 orang di hadapan kalian. Ketika itu mereka menggunakan satu bullet yang nama dia butterfly bullet. Nama yang sedap, tetapi sebab apa mereka namakannya sebagai butterfly bullet? Sebab butterfly bullet ini bila mana ditembak ke arah mangsa, dia akan masuk ke dalam batang tubuh mangsa, barulah dia akan terbuka. Dan dia akan berpusing seperti butterfly. Merobek segala isi kandungan dan organ-organ dalaman orang yang ditembak, barulah akan keluar meninggalkan batang tubuh mangsa tersebut. Ketika itu tuan-tuan dan puan-puan, kita mendengar sesekali laungan syahid-syahid. Bermakna ada pemuda yang telah pun ditembak oleh Zionis Israel, telah tumbang dan mati sebagai syuhada. Dan para pemuda Palestin, bila mana mereka mendengar laungan syahid, mereka tidak lari daripada kawasan berlakunya tembakan. Malah mereka lari pergi mendapatkan jenazah para syuhada yang telah terkorban, untuk mereka bawa dan mereka angkut dan bawa bersama-sama, mengejar pahala, menjunjung jenazah seorang syahid, dibawa ke ambulans, seterusnya dibawa ke tanah-tanah perkuburan. Ketika itu, dalam tempoh beberapa jam perarakan yang berlaku, pada kemuncaknya 15 Mei 2018, lebih daripada 60 orang yang mati syahid. Berlalu peristiwa 2018, masuk ke dalam perang 2021, berlalu 11 hari perang 2021, masuk ke dalam perang yang sedang berlaku ketika ini, iaitu peperangan yang bermula pada 7 Oktober 2023. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, ramai orang bila mana dia membaca tentang serangan yang berlaku pada 7 Oktober, dia tidak faham latar belakang pertempuran yang sedang berlaku di sana. Dia tidak baca tentang sejarah penjajahan yang berlaku di sana. Dia tidak baca tentang tindakan mujahidin, apa yang mereka fokuskan dan nak buat di sana. Maka keluar banyak pandangan-pandangan yang pelik. Ada orang kata mujahidin tidak pandai bertindak.
Ada orang kata mujahidin tak pandai berstrategi. Ada orang kata mujahidin adalah punca kepada pembunuhan lebih daripada 14,000 orang yang mati syahid di bumi Gaza pada hari ini. Malah ada yang sampai ke tahap menyebutkan bahawa di Palestin tidak ada jihad sebab kekuatan mujahidin terlalu rendah nak dibandingkan dengan kekuatan yang ada pada Zionis Israel. Saya nak kongsikan kepada kalian apa yang berlaku pada 7 Oktober tersebut, apa objektif-objektif yang digariskan oleh para mujahidin dan bagaimana mereka telah terbukti dapat mencapai garis-garis objektif-objektif yang telah pun diletakkan. 7 Oktober 2023, saya berada di Bandar Baru Bangi ketika itu menyusun bengkel advokasi bersama-sama dengan rakan-rakan di dalam persatuan. Sekitar jam 12.30 tengah hari, jam 6.30 pagi, 6 pagi di waktu Gaza, tiba-tiba telefon saya dimasuki dengan puluhan mesej WhatsApp. Rakan-rakan, jiran-jiran, ahli keluarga yang berada di Gaza, mereka memaklumkan bahawa mereka mendengar berita-berita yang cukup ganjil. Mereka mendengar bagaimana di bumi Gaza tiba-tiba ada bunyi roket-roket yang begitu banyak yang dilepaskan masuk ke dalam tanah haram Israel. Mereka menceritakan bagaimana mereka membaca berita dinding-dinding dan pagar-pagar pemisah di antara Gaza dan tanah haram Israel telah dibom dan mujahidin sedang masuk dengan motosikal-motosikal mereka. Malah lebih memelikkan, mereka menceritakan bagaimana mereka mendengar berita, malah ada yang melihat bagaimana mujahidin berjaya masuk ke dalam tanah haram Israel dengan cara mereka terbang melepasi pagar-pagar pemisah. Ketika itu, tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada sesiapa yang tahu apa yang berlaku. Sehinggalah keluarnya Komander Am Brigade Izzuddin Al-Qassam, seorang pemuda yang cukup ditakuti oleh Zionis Israel, telah cuba dibunuh sebanyak 8 kali, tidak berjaya. Tahun 2014 cuba dibunuh, tetapi roket yang diledakkan ke atasnya tidak meletup. Allah takdirkan dia hidup lagi sehingga kepada hari ini. Walaupun dalam serangan yang lain, isteri dan anak-anaknya telah pun terkorban. Maka pemuda ini yang nama dia Muhammad Ad-Daif, ataupun nama gelarannya Abu Khalid Ad-Daif, dalam ucapan sulungnya menyebutkan bahawa pada hari ini mujahidin sedang melancarkan operasi-operasi masuk ke dalam tanah haram Israel untuk melaksanakan beberapa tindakan dan tujuan, dan operasi pada hari ini kami namakannya sebagai Taufanul Aqsa. Ketika itu beliau menerangkan bagaimana dalam 20 minit pertama serangan 5,000 roket dihantar masuk ke dalam tanah haram Israel. Mereka menceritakan bagaimana pagar-pagar pemisah tersebut telah pun dibom dan mujahidin berjaya masuk mengambil beberapa kawasan di dalam kawasan tanah haram Israel tersebut. Mereka juga menceritakan bagaimana di dalam Brigade Izzuddin Al-Qassam sudah ada satu unit baru yang dicipta tambahan kepada kekuatan Brigade Izzuddin Al-Qassam yang disebutkan nama dia sebagai Eagle Unit ataupun Wahdatus Saqr ataupun unit helang, yang mana unit helang itu, tuan-tuan dan puan-puan, kekuatan yang ada pada mujahidin, kekreatifan yang Allah kurniakan kepada mereka dengan menggunakan peralatan paramotor dan paragliding. Mereka berjaya untuk terbang masuk, melepasi pagar-pagar sempadan masuk dan landing di sebelah tanah haram Israel tersebut. Maka ketika itu, setelah menerangkan tentang operasi yang dilancarkan, Abu Khalid Ad-Daif ini menyebutkan apa? Dia kata operasi ini tidak akan berjaya tanpa sokongan umat Islam yang ada di seluruh dunia. Rakyat di Gaza tidak akan dapat bertahan tanpa adanya sokongan daripada rakyat dan masyarakat Islam yang ada di seluruh dunia. Tetapi yang perlu kita ambil perhatian, tuan-tuan dan puan-puan, ialah bila mana Abu Khalid Ad-Daif tersebut menyebutkan bahawa ada beberapa buah negara yang diharapkan untuk menjadi tunjang kepada perjuangan yang sedang berlaku di bumi Gaza dan Palestin pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, tak banyak nama negara yang disebutkan, tetapi kita boleh berbangga dan berbesar hati bila mana ketua Brigade Izzuddin Al-Qassam yang di bawahnya ada hampir 50,000 orang mujahidin menyebut nama negara Malaysia yang kita kasihi. Maka tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita tidak boleh mengecewakan mereka. Kita tidak boleh membiarkan mereka terkapai-kapai seorang diri.
Kita tidak boleh membiarkan mereka rasa lemah dan lengah kerana kita tidak mampu untuk membantu mereka secara terus, sama ada dengan sumbangan-sumbangan harta kita, dengan doa-doa kita, dengan boikot-boikot kita, dan dengan himpunan-himpunan dan program-program seperti ini yang membawa berita yang tepat berkenaan dengan isu Palestin dan berkenaan dengan isu ummah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, apa 3 objektif yang digariskan oleh para mujahidin bila mana mereka melakukan serangan masuk ke dalam tanah haram Israel? Adakah mereka masuk untuk menakluk beberapa kawasan di dalam bumi Gaza, bumi Israel tersebut, untuk kekal duduk di dalamnya, menjajahnya kembali dan membesarkan wilayah Gaza? Jawapannya tidak. Mereka tidak masuk untuk menjajah semula kawasan yang telah dijajah. Kerana mereka akur dengan kekuatan mereka yang ada, mereka tidak akan mampu untuk berbuat demikian. Tetapi mereka meletakkan objektif-objektif yang lebih berkesan. Yang pertama sekali, objektif mereka ialah untuk mendapatkan tawanan-tawanan perang, prisoners of war. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab mereka pernah berlawan dengan Zionis Israel dalam beberapa siri peperangan. Khususnya pada tahun 2014 bila mana Zionis Israel mengangkat tangan dan mengatakan kami tidak mahu lagi berperang bersama dengan mujahidin. Lalu mujahidin meletakkan 10 syarat sebagai syarat untuk berlakunya gencatan senjata. Ketika itu tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku? Berlaku gencatan senjata, tetapi janji yang telah dimeterai bersama-sama dikhianati oleh Zionis Israel, bangsa Yahudi yang cukup terkenal dengan perangai khianatnya. Maka apa yang dibuat oleh mujahidin pada tahun 2023 ini, mereka kata kalau kita nak masuk ke dalam tanah haram Israel dan bila nak berlaku semula gencatan senjata, ada sesuatu yang perlu kita letakkan di meja rundingan. Dan apakah yang paling berkesan untuk kita letakkan? Ialah tawanan-tawanan Israel yang kita tangkap bila mana kita masuk ke dalam bumi Israel tersebut. Sebab apa? Mereka pernah cuba juga pada tahun 2006, satu orang tawanan Israel yang berada di dalam tangkapan mujahidin dijaga selama 5 tahun. Akhirnya setelah teknologi tali-tali barut, intelligence Zionis Israel tidak berjaya untuk menemui di manakah lelaki ini yang bernama Gilad Shalit disembunyikan, maka akhirnya mereka terpaksa akur dengan satu perjanjian prisoner exchange deal, Safqah Wafa'ul Ahrar, pertukaran di antara tawanan-tawanan yang ada di tangan mujahidin dengan tahanan-tahanan Palestin yang berada di dalam penjara-penjara Zionis. Maka ketika itu apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan? Satu orang Gilad Shalit ditukarkan dengan 1,100 tahanan-tahanan Palestin yang berada di dalam penjara-penjara Zionis Israel. Maka pada hari ini objektif pertama mujahidin masuk ke dalam bumi tanah haram Israel telah berjaya. Sebab di tangan mereka bukan 1, bukan 100, tetapi 250 orang tawanan-tawanan yang sedang disembunyikan di tempat-tempat yang selamat di dalam bumi Gaza. Dan ketika ini kita melihat bagaimana objektif ini berkesan di dalam gencatan senjata yang sedang dilakukan, di mana pertukaran sedang dibincangkan dan satu orang tawanan perang yang ada di dalam tangan mujahidin akan ditukarkan dalam tempoh 4 hari gencatan senjata ini bersama-sama dengan 3 orang tawanan-tawanan yang berada di dalam penjara Israel yang terdiri daripada wanita dan juga kanak-kanak Palestin. Alhamdulillah. Objektif pertama selesai. Objektif kedua, sebab apa mereka masuk ke dalam tanah haram Israel ketika itu? Mereka masuk untuk menghentikan usaha normalisasi yang nak dilakukan oleh sebuah negara Arab yang besar dan kaya, yang duka citanya nak menandatangani perjanjian persefahaman kerjasama sekuriti ekonomi, nak tidur satu bantal bersama-sama dengan musuh Islam. Negara ini bila mana berlaku serangan ke atas Israel dan Israel membalas dengan begitu dahsyat ke atas Gaza, akhirnya pada minggu pertama serangan berlaku menarik handbrake, menyebutkan bahawa kami akan menghentikan rundingan normalisasi bersama-sama dengan Zionis Israel dan kami akan membantu orang-orang Palestin. Apakah negara ini? Negara inilah yang diberi tanggungjawab untuk menjaga 2 kota suci umat Islam, iaitu Al-Haramain Asy-Syarifain, kota Mekah dan kota Madinah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Duka citanya negara ini adalah negara Arab Saudi. Yang ketiga, sebab apa mereka lakukan serangan ketika itu? Kerana pakar-pakar perang
telah pun membuat bacaan dan analisa mendapati bahawa bumi Gaza, kalaupun mereka tak buat serangan ke dalam Israel, tetap akan diserang. Khususnya selepas sambutan 7 hari Yahudi yang berlaku di bumi Israel, dan dalam keadaan Israel pada hari ini yang sangat-sangat teruk dari segi politiknya yang tidak seimbang, tidak stabil, ekonominya yang kucak-kacir, sosialnya yang bermasalah, maka Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seperti biasa perlu menggunakan Gaza sebagai kuda tunggangan mereka. Menunggang Gaza menunjukkan bahawa dia hero yang mampu mempertahankan Israel dan seterusnya mendapatkan semula sokongan rakyatnya untuk boleh dia menang sekali lagi di dalam pilihan raya. Maka Gaza, kalaupun Mujahidin tak melakukan serangan ke atas Israel pada 7 Oktober, tetap juga akan diserang oleh Zionis Israel selepasnya. Maka timbul persoalan terakhir yang selalu ditanyakan kepada saya, adakah rakyat Gaza mereka reda dengan tindakan Mujahidin tersebut? Adakah rakyat Gaza mereka reda bila mana dengan sebab tindakan yang dibuat oleh Mujahidin, mereka terpaksa mengorbankan rumah-rumah mereka, bangunan-bangunan perniagaan mereka, anak-anak mereka dan isteri-isteri mereka? Adakah rakyat yang berada di bumi Gaza mereka reda, tuan-tuan dan puan-puan, untuk bergerak satu langkah ke arah pembebasan? Mereka terpaksa hidup di dalam kesengsaraan dan dalam kesakitan selama hampir dah nak masuk lebih daripada 50 hari pada hari ini. Jawapannya tidak ada pada saya, tetapi jawapannya ada pada sahabat-sahabat saya yang saya bawa daripada bumi Gaza datang ke Malaysia bersama-sama dengan saya untuk menguruskan organisasi. Tiba-tiba berlaku peperangan, tak dapat balik semula ke bumi Gaza kerana sempadan yang ditutup. Maka saya nak jemput sahabat-sahabat saya ini berada bersama-sama dengan saya di atas pentas untuk saya perkenalkan sedikit kepada kalian. Mudah-mudahan kalian tengok wajah mereka, kalian kenang dan ingat muka-muka mereka, dan kalian tahu apa yang sedang dilalui oleh rakyat Gaza yang berada di bumi Gaza ketika ini. Fadal alim nasah, ikhwana. Show pada Firi Hajjaj gawi. Sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, di sebelah kanan saya Al-Akh Syahdi Salim. Syahdi Salim ini mempunyai masters di dalam bidang linguistik bahasa Inggeris. Beliau merupakan pengarah pusat budaya Malaysia kita di bumi Palestin. Beliau ini, tuan-tuan dan puan-puan, berada di bumi Malaysia, 2 orang anaknya dan isterinya berada di bumi Gaza. Dan isteri bersama-sama dengan keluarganya berada di bumi Gaza ketika ini bersama dengan ibunya, ayahnya, adik-beradiknya. Tidak boleh duduk di rumah kerana rumah mereka sudah tidak ada, tetapi terpaksa tinggal di sekolah-sekolah pelarian bersama dengan puluhan ribu pemuda-pemuda dan rakyat Palestin yang lain. Syahdi diceritakan kepada saya beberapa minggu yang lepas bahawa untuk dapatkan beberapa keping roti untuk diberi makan kepada anak-anaknya, keluarganya, isterinya terpaksa beratur selama 5 jam. Dah habis beratur 5 jam untuk dapatkan beberapa keping roti, kena beratur lagi 5 jam yang seterusnya untuk mendapatkan beberapa botol air bersih supaya boleh diminum oleh anak-anaknya, memastikan anak-anaknya tidak mati kehausan. 2-3 hari yang lepas, dia ceritakan kepada saya bahawa penduduk rakyat Gaza ketika ini sudah mula membuka kedai-kedai sementara di tengah-tengah padang-padang di sekolah-sekolah tersebut, menjual handphone-handphone mereka, menjual charger-charger mereka, menjual barang-barang kemas mereka, apa sahaja yang boleh dijual untuk mendapatkan sedikit duit supaya boleh dibeli barangan-barangan yang semakin lama semakin tidak ada di dalam bumi Gaza, untuk memastikan anak-anak mereka bukan mati di bom tetapi tidak mati kelaparan. Dalam satu perjalanan kami daripada bumi Bangi nak ke Paya Jaras, 1 jam perjalanan, yang sebelumnya berlaku satu serangan di sekolah yang nama dia Sekolah Fakhurah. Diceritakan dan disebutkan dalam satu serangan itu 200 orang mati syahid. Dan dalam perjalanan kami nak sampai ke tempat program, tuan-tuan dan puan-puan, Syahdi yang duduk sebelah saya, sekejap dia tunjukkan kepada saya, ni gambar jiran aku mati syahid. Ni gambar adik-beradik sebelah mak aku dah mati syahid. Ini gambar kawan sekolah aku telah mati syahid. Dalam perjalanan 1 jam itu tak kurang daripada 5 orang
yang ditunjukkan kenalan dia yang telah pun mati syahid dalam serangan yang berlaku. Di sebelah kiri saya, Al-Akh Alak Mansur. Alak Mansur mempunyai masters di dalam bidang pengurusan dan media. Memegang unit kemanusiaan kita di bumi Gaza. Keluarganya juga berada di bumi Gaza, isteri dan 2 orang anak. Dalam satu ceramah kami di bumi Kuantan di Pahang, tiba-tiba beliau mendapat satu mesej WhatsApp daripada jiran-jirannya, menyebutkan bahawa rumah tempat isterinya berlindung sebelahnya telah dibom oleh Zionis Israel dan rumah mereka turut musnah. Dalam 1 jam mereka tunggu berita, adakah anak-anaknya masih lagi hidup? Dan akhirnya setelah 1 jam yang dirasakan seperti berhari-hari lamanya, dia dimaklumkan alhamdulillah kedua-dua orang anaknya hidup. Tetapi isterinya belum lagi ditemui. Tak lama selepas daripada itu barulah dimaklumkan bahawa isterinya sedang memanggil daripada bawah runtuhan minta untuk diselamatkan. Alhamdulillah berjaya untuk diselamatkan dalam keadaan cedera tetapi masih lagi bernyawa. Yang sebelah saya ni pula tuan-tuan dan puan-puan, orang yang tidak berkorban semata-mata pada tahun 2003. Tetapi korban pertamanya yang dihadiahkan untuk perjuangan pembebasan bumi Palestin berlaku pada tahun 2008. Bila dia menghadiahkan ayahnya untuk perjuangan. Saudara Naim ini yang berada di sebelah saya, tahun 2008, ayahnya seorang komander besar Brigade Izzuddin Al-Qassam, nak buat satu operasi masuk ke dalam tanah haram Israel melalui terowong-terowong yang sedang digali. 6 bulan tidak balik ke rumah sebab sibuk sangat dengan perjuangannya. 6 bulan tidak berjumpa dengan isteri dan anak-anak. Satu malam di hujung 6 bulan tersebut dia balik ke rumah. Dia bagi makan kepada anak-anaknya. Dia bermain dengan mereka melepaskan kerinduan. Akhirnya dia panggil Naim ini, disuruh Naim duduk di sebelah dia. Dia kata, wahai Naim, aku nak bagi tahu kepada engkau satu benda. Satu rahsia yang engkau saja kena pegang, jangan bagi tahu kepada orang yang lain. Naim seronok. Oh, rupanya ayah aku balik setelah lama tak jumpa, dia nak bagi tahu aku rahsia rupanya. Maka dia pun dengar dengan begitu teliti apa yang nak disebut oleh ayahnya. Apa yang ayahnya sebutkan kepadanya. Ayahnya kata, wahai Naim, esok aku akan mati syahid. Esok aku akan mati syahid. Berita yang dikhabarkan kepada seorang anak yang berusia 8 tahun ketika itu. Yang mana bila mana dikhabarkan berita tersebut kepada Naim, Naim terkejut, nak bangun, nak bagi tahu kepada ibunya di dapur apa yang dikhabarkan oleh si ayah. Tetapi ditarik semula tangannya oleh si ayah. Ayah dia kata kepada dia, wahai Naim, apa yang aku khabarkan kepada engkau adalah berita untuk orang lelaki sahaja. Jangan sesekali kau bagi tahu sesiapa apa yang telah aku sebutkan, melainkan setelah aku betul-betul mati syahid. Maka ketika itu tuan-tuan dan puan-puan, ayah Naim memberikan beberapa wasiat kepadanya. Menyuruhnya menjaga ibunya, adik-beradiknya dengan baik. Menjaga Al-Quran, menjaga jalan perjuangan yang telah dimulakan. Dan akhirnya ayah mereka meninggalkan mereka, pergi semula ke tempat operasinya. Esoknya, Naim keluar pergi ke lautan, berenang bersama-sama dengan rakan-rakannya, mengikuti kelas renang sebagaimana disuruh oleh ayahnya. Mendekati waktu zuhur, dia balik ke rumah, orang ramai dah berkumpul di rumah. Dia masuk ke dalam rumah dan dia dapati ayahnya telah pun betul-betul mati syahid. Bila mana ayahnya mati syahid, tuan-tuan dan puan-puan, anak ini mencari di manakah jenazah jasad ayahnya. Ditanya ahli keluarganya, mana ayah aku? Aku nak cium pipinya buat kali terakhir. Aku nak belai rambutnya. Aku nak ucapkan padanya selamat tinggal wahai ayahku yang jarang-jarang aku temui, yang tak sempat aku kenali. Apa yang dibuat oleh pakciknya tuan-tuan dan puan-puan? Dia angkat satu beg plastik berwarna hitam. Disebutkan kepada Naim, tempat operasi ayah engkau telah dibom. Kami tidak menemui jasadnya di mana, melainkan cebisan-cebisan daging yang dapat kami kutip. Kami letakkan di dalam beg plastik. Kami letakkan di dalam beg plastik hitam ini. Kau ambil dan kau ucapkanlah kepadanya selamat tinggal. Maka Naim pun ambillah beg plastik tersebut. Dia ucapkan kepada ayahnya selamat tinggal. Dan sekarang alhamdulillah,
sudah berusia 23 tahun. Tahun ini tamat di Universiti Islam Gaza di dalam bidang sains politik. Dan Alhamdulillah, tahun 2014, terkorban pula pakciknya, anggota Brigade Izzuddin Al-Qassam dalam peperangan yang berlaku tahun 2023, sekitar 3 minggu yang lepas. Rumah makciknya pula dibom, 2 orang makciknya meninggal dunia bersama-sama dengan suami-suami mereka, bersama dengan 10 orang anak mereka. 3 hari lepas kami berada di bumi Terengganu, tuan-tuan dan puan-puan. Sepatutnya Naim ini membacakan doa. Tiba-tiba dia dapat satu mesej WhatsApp daripada bumi Gaza. Dia keluar daripada majlis dengan tergesa-gesa. Kami cari tak jumpa. Akhirnya jumpa dia duduk di satu penjuru seorang diri. Air mata dia mengalir tetapi dia senyap sahaja. Saya tanya kepada dia apa yang berlaku. Dia kata dia baru saja mendapat berita bahawa rumah yang diduduki oleh pakcik-pakciknya, adik-beradik kepada ibunya, yang ketika itu hampir mencecah 70 orang yang duduk dalam rumah tersebut, berlindung bersama-sama sebab tak ada tempat nak lari, telah dibom oleh Zionis Israel. Dan 4 orang anak-anak yang kecil mati syahid. Yang lain masih berada di hospital, tidak dapat dihubungi sehingga saat ini wallahu alam tidak tahu keadaan mereka. Dan untuk makluman kalian tuan-tuan dan puan-puan, Naim ini tahun 2013 saya kenal dengan beliau. Tahun 2016 saya berkenalan dan menjalinkan perkahwinan bersama-sama dengan ibunya. Naim ini adalah anak tiri sulung saya. Maka insya-Allah di kesempatan waktu yang berbaki sekitar 3-4 minit ini, untuk menaikkan semula semangat kita untuk berjihad, untuk menanam semula semangat kita lari daripada hadis dan ancaman yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mafhumnya, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak pernah berjihad, berperang, dan tidak pernah meletakkan niat untuk berjihad, maka dia mati dalam salah satu cabang nifaq, mati sebagai orang munafik. Tetapi dalam satu hadis lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza. Barang siapa yang mempersiapkan para mujahidin untuk berjuang di jalan Allah, maka mereka ini qad ghaza, seolah-olah mereka juga telah berjuang, dan mudah-mudahan mereka juga mendapat pahala jihad sebagaimana pejuang-pejuang yang sedang berada di bumi Palestin ketika ini. Justru insya-Allah di kesempatan waktu yang ada ini, kita buka sedikit tabung sumbangan yang akan diuruskan oleh sahabat-sahabat saya, dan kita akan sampaikan terus kepada bumi Gaza insya-Allah dalam masa yang terdekat. Teruskan sumbangan kalian, jangan takut untuk memberi. Harta yang kalian berikan pada hari ini, emas-emas kalian, wang kalian yang tebal, yang baru dapat gaji pada hari ini, semuanya kalian akan temui semula insya-Allah di hari akhirat kelak. Ia akan menjadi pemberat neraca-neraca amalan kalian, dan insya-Allah kalau ada para syuhada yang begitu ramai yang kalian dengar kisah mereka pada hari ini, insya-Allah mereka ini akan memberikan kalian syafaat-syafaat untuk kalian masuk ke dalam syurga Allah. Sahabat kita sebut tadi 14 orang ahli keluarga yang mati syahid. Satu orang boleh tarik 70 orang. Sahabat kita yang lain pun 12 orang. Sahabat kita yang ni dah berpuluh-puluh orang yang boleh tarik dia masuk ke dalam syurga. Mudah-mudahan kita juga masuk dalam senarai mereka, orang yang mendapat syafaat untuk ditarik juga ke dalam syurga Allah insya-Allah. Maka kita lancarkan tabung insya-Allah untuk kalian menyumbang, dan kita tamatkan perkongsian dan ringkas saya pada hari ini dengan bacaan doa daripada saudara Naim Mushtaha insya-Allah. Terima kasih atas jemputan kalian, dan terima kasih atas kesungguhan kalian melaksanakan program pada hari ini, mengimarahkan masjid dan menghidupkan jiwa anak-anak kalian dengan kecintaan kepada masjid. Mudah-mudahan ada peluang untuk kita bertemu lagi pada masa-masa yang akan datang. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal yatafaddal al-ibn al-habib Naim Mushtaha li qira'ati ad-du'a. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اجعل كيد أعدائنا في نحورهم اللهم اهزم يهود اللهم اهزم يهود اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا الله يا منتقم يا جبار يا قهار اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزم اليهود وانصرنا عليهم اهزم اليهود وانصرنا عليهم اللهم أعز أهل غزة اللهم أعز أهل غزة اللهم انصر أهل غزة اللهم إنهم ضعفاء يتقوون بك يا الله اللهم إنا نطرق بابك أذلاء فأعزنا يا الله ضعفاء فقونا يا الله ما أردنا إلا العزة لدينك ما أردنا إلا رفعة لوائك اللهم فأعزنا وأعنا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم مكن المجاهدين من رقاب يهود اللهم مكن المجاهدين من رقاب يهود اللهم صوب رأيهم وسدد رميهم واجمع على الحق كلمتهم واحقن دماءهم واحقن دماءهم واحقن دماءهم يا الله اللهم دمر اليهود اللهم احصهم عددا اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم دمر مقاتلتهم واجعل دباباتهم مقابرا لهم يا الله اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قدير مجيب الدعوات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد